Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Saiful Lazri bin Mokhtar dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami memilih tajuk cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri, organisasi dan masyarakat. Pengenalan untuk implementasi integriti terhadap diri, organisasi dan masyarakat ialah kemajuan sesebuah negara sangat bergantung dengan nilai integriti yang wujud dalam setiap diri, organisasi dan masyarakat. Nilai integriti yang wujud dalam diri mereka membolehkan mereka untuk bersaing di peringkat global dan dapat meningkatkan mutu kerja setiap organisasi serta menjana kemajuan dalam negara. Selain itu, implementasi ini dapat ditakrifkan sebagai proses dalam melaksanakan sesuatu tugas dan usaha untuk sesuatu projek-projek yang sudah lama dirancang. Menurut Sudarsono, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, implementasi adalah sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian sesuatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Manakala menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Seterusnya, integriti pula dapat ditakrifkan sebagai amalan sikap jujur yang ditunjukkan tanpa ada kompromi ataupun tolakan terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Seterusnya, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 1985, integriti ialah kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan yang perlu ada dalam diri seseorang itu. Oleh hal yang demikian, integriti ini bertentangan dengan sifat kemunafikan dan menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dalam diri mereka harus mempertimbangkan perbezaan atau mengubah kepercayaan mereka. Hal ini kerana, jika diteliti dengan lebih mendalam, integriti ini sering dikaitkan dengan soal isu rasuah. Sebenarnya, penggunaan integriti ini merangkumi tata kelakuan yang melibatkan isu-isu nilai, etika dan pegangan agama seseorang itu. Oleh itu, secara ringkasnya, integriti ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu integriti terhadap diri, integriti terhadap organisasi, dan terhadap masyarakat. Integriti terhadap diri sendiri ini merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang telah wujud dalam kalangan individu, dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi. Namun, integriti terhadap organisasi dan masyarakat pula ialah dapat dicerminkan dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan ataupun sistem dan proses kerja, serta pematuhan kepada amalan terbaik. Oleh itu, terdapat berbagai cabaran implementasi integriti terhadap diri, masyarakat, dan organisasi. Saya Bana Chanwengi dan saya akan membincangkan mengenai cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri. Sejak kebelakangan ini, penerapan nilai integriti yang tidak diterapkan secara konsisten dalam kalangan individu menjadi cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri. Segala kekangan yang berlaku seperti kurang penekanan terhadap nilai sidik, penerapan nilai sidik yang tidak konsisten, kaedah atau teknik pelaksanaan yang kurang berkesan, serta latar belakang murid yang bermasalah menjadi cabaran utama. Kebanyakan subjek yang dipelajari adalah daripada luar negara dan menganggap ia kurang sesuai. Subjek-subjek yang kurang menonjolkan nilai integriti akan menggagalkan matlamat membentuk generasi berintegriti kelak. Ketidakprihatinan keluarga individu itu sendiri yang menjadi penghalang kepada implementasi nilai integriti terhadap diri juga merupakan salah satu cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri. Murid-murid yang mempunyai hubungan baik dengan guru-guru akan berkongsi segala masalah keluarga mereka untuk mendapatkan penyelesaian. Manakala ibu bapa yang terlalu sibuk dan tiada masa untuk menerapkan nilai-nilai murni,
kekeluargaan dan juga kurang mengambil berat tentang anak mereka akan membawa kesan buruk dan perbuatan yang negatif terhadap anak mereka. Sebenarnya, gejala sosial dalam kalangan anak-anak yang semakin berleluasa ini berpunca daripada kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Secara kesimpulannya, faktor-faktor utama ataupun aspek yang penting untuk meningkatkan penerapan nilai integriti terhadap diri adalah daripada peranan guru, sekolah, mata pelajaran dan juga keluarga. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah cabaran implementasi integriti terhadap organisasi. Kaki tangan kerajaan maupun swasta yang berkualiti tinggi sangat penting sebagai aset negara kerana mereka merupakan individu yang akan memberi kejayaan terhadap organisasi dan juga negara. Kaki tangan yang berkualiti tinggi ini ialah para kaki tangan awam maupun swasta yang mempunyai nilai integriti terhadap pekerjaan mereka. Oleh itu, cabaran pertama dalam implementasi integriti terhadap organisasi ialah penyalahgunaan kuasa dalam organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan merupakan salah satu organisasi penting kerana mereka merupakan organisasi pendidik dan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sasiar diri pelajar. Walau bagaimanapun, organisasi pendidikan ini tidak terkecuali dalam terlibat dalam masalah integriti, iaitu salah satunya ialah penyalahgunaan kuasa dalam kalangan kaki tangannya. Penyalahgunaan kuasa ini ialah diartikan sebagai tindakan menggunakan kedudukan maupun jawatan rasmi bagi kepentingan diri sendiri. Oleh itu, masalah penyalahgunaan kuasa ini sering berlaku dalam kalangan pengurus sekolah dan juga pentadbir sekolah. Penyalahgunaan kuasa ini berlaku disebabkan sifat tamak individu yang mahukan kesenangan melalui jalan pintas dan juga ingin menikmati kemewahan sehingga sanggup melakukan tindakan salahguna ini dengan sengaja. Cabaran bagi implementasi terhadap integriti yang seterusnya ialah meningkatkan integriti dalam kalangan penjawat awam. Penjawat awam merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengurus sumber dan institusi dalam negara seperti hospital, sekolah, pasukan keselamatan, dan institusi-institusi lain yang berkaitan. Sebagai penjawat awam, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab melakukan pekerjaan bagi kepentingan umum. Penjawat awam juga dituntut untuk melakukan segala kerja dengan penuh ketulusan serta amanah dan bertanggung jawab kerana mereka merupakan organisasi yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memastikan urusan seharian masyarakat berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa organisasi kerajaan ini juga tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan berhubung masalah integriti dan kaki tangan yang sering terlibat dalam salah laku rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penyelewengan, penyelenggaraan sistem dan prosedur serta jenis-jenis lain yang berkaitan integriti. Cabaran implementasi integriti terhadap organisasi yang seterusnya ialah jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam. Jenayah rasuah ini ialah jenayah yang tidak asing lagi dalam masyarakat pada masa kini. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa jenayah rasuah ini berlaku dalam kalangan penjawat awam dan perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan statistik yang telah dicatatkan sepanjang tempoh 6 tahun, iaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang telah menunjukkan seramai 2.428.000 penjawat awam yang telah ditahan akibat terlibat dengan salah laku rasuah. Jumlah yang diperlihatkan ini mungkin nampak kecil, tetapi ia akan terus membesar dan meningkat sekiranya tidak dibanteras. Oleh itu, salah laku rasuah khususnya dalam kalangan penjawat awam perlu dibanteras secepatnya. Persaingan dari segi ekonomi merupakan cabaran bagi implementasi integriti dalam sesebuah organisasi. Persaingan dari segi ekonomi ini akan menyebabkan individu, masyarakat dan maupun negara akan bersaing antara satu sama lain. Hal ini akan mewujudkan persaingan sehat dan tidak sehat. Persaingan yang berlaku secara sehat di kalangan organisasi dapat meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah organisasi, manakala persaingan tidak sehat pula akan menjadi cabaran bagi implementasi integriti dalam organisasi berkenaan. Ini
disebabkan oleh wujudnya isu monopoli dalam pasaran, penipuan dan salah guna kuasa dalam organisasi. Terdapat banyak pasaran atau firma baru yang wujud dalam ekonomi dan ini menyebabkan persaingan berlaku di antara mereka. Firma-firma yang diberi peluang dalam mencuburi pasaran nampaknya tidak telus dalam melakukan kerja. Sebagai contoh, perbuatan salah guna kuasa dan melakukan rasuah dalam unit pembekal menjadi isu yang menggugat kedudukan integriti. Tindakan ini adalah tidak wajar dan salah di sisi undang-undang dan maupun agama. Persaingan dari segi sosial menjadi salah satu cabarannya. Persaingan ini menyebabkan berlaku perebutan di antara mereka untuk mencapai tujuan. Perebutan ini menyebabkan berlakunya berbagai masalah. Masalah sosial seringkali didengar. Antaranya ialah gangguan seksual. Perbuatan ini berlaku di tempat bekerja. Pekerja wanita biasanya menjadi mangsa gangguan seksual. Ianya dilakukan oleh ketua atau rakan sekerja yang dilakukan secara sedar atau tidak sedar. Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan kepada mangsa. Jelaslah persaingan sosial hendaklah diberi perhatian oleh pihak yang bertanggung jawab demi kesejahteraan semua pihak di dalam organisasi berkenaan. Amalan pilih kasih merupakan cabaran terakhir bagi implementasi integriti terhadap organisasi. Sikap pilih kasih ini merupakan perbuatan yang beri layanan istimewa kepada kaki tangan berdasarkan hubungan persahabatan atau ikatan persaudaraan. Layanan yang diberikan biasanya bukanlah berdasarkan dari aspek kelayakan atau prestasi pekerja. Sikap pilih kasih ini mampu memberikan kesan toksik terhadap budaya kerja. Hal ini demikian kerana amalan pilih kasih ini menjadi punca kepada berlakunya permusuhan di antara kaki tangan dalam sesebuah organisasi. Hal ini berlaku sebab pihak majikan yang tidak berlaku adil terhadap pekerja. Hal ini akan menyebabkan pihak pekerja yang ditindas tidak akan berprestasi secara tidak langsung, ianya akan memberikan impak negatif dalam sebuah organisasi. Oleh itu, pihak majikan hendaklah bersikap profesional dan adil terhadap semua kaki tangan pekerja demi kesejahteraan semua pihak. Cabaran dalam mengimplementasi integriti terhadap masyarakat yang pertama ialah kurang menitik beratkan integriti. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahawa integriti hanyalah suatu isu remeh yang tidak memberi sebarang impak kepada mereka. Namun, mereka tidak menyedari bahawa ia sebenarnya memberi impak kepada mereka kerana amalan tidak berintegriti tidak hanya tertumpu kepada gejala rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa. Terdapat banyak contoh lain seperti mengambil ringan atas amanah yang diberikan, tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin, tidak menunaikan janji, tidak menepati masa dan tidak berusaha meningkatkan kompetensi diri. Masyarakat pada masa kini juga tidak mengambil peduli jika terdapat sebarang perbuatan rasuah meskipun mereka mengetahui siapa pelakunya. Malahan, mereka juga enggan melaporkan pelaku rasuah tersebut kerana bimbang akan terjerumus dalam sebarang masalah yang boleh mengancam diri, keluarga dan kerjaya mereka. Cabaran yang kedua ialah pengaruh media massa. Media massa merupakan alat penyebaran yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi sama ada dari dalam maupun luar negara. Isu pelanggaran integriti yang sering terpampang di dada-dada akhbar menyulitkan lagi usaha untuk mengimplementasikan nilai integriti dalam masyarakat. Masyarakat pada masa kini terlalu didedahkan dengan permasalahan seperti rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa sehingga menyebabkan mereka beranggapan bahawa isu-isu seperti ini sebagai hal yang biasa dan remeh. Tambahan pula, permasalahan ini juga akan mendorong masyarakat untuk turut melakukan perbuatan yang tidak berintegriti sekiranya terdapat peluang. Selain itu, ibu bapa juga sukar menerapkan nilai integriti dalam diri anak-anak mereka kerana anak-anak mereka cenderung menghabiskan masa dengan melayari internet dan media sosial sehingga menyebabkan mereka semakin jarang berkomunikasi. Assalamualaikum, nama saya Nufaina Midizana dan saya akan membentangkan mengenai cabaran dalam mengimplementasi nilai integriti di kalangan masyarakat. Cabaran utama adalah wujudnya gejala rasuah. Gejala rasuah ini dikatakan mempunyai pertalian yang amat rapat dengan nilai integriti. Hal ini kerana aktifnya gejala rasuah tersebut ianya menjadi cerminan kepada lemahnya pengamalan nilai integriti di kalangan masyarakat. Bukan itu sahaja, gejala rasuah ini telah menjadi kelaziman di kehidupan masyarakat pada masa kini, di mana masyarakat tidak lagi berasa takut dan malu untuk menerima maupun memberi suapan. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa tiadanya nilai integriti diamal di dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, untuk memastikan nilai integriti ini sentiasa diamal dan dihayati, penerapan nilai integriti ini adalah bermula daripada seseorang individu itu sendiri. Hal ini kerana individu sedemikianlah yang akan membentuk sekumpulan masyarakat yang berintegriti. Sekian saja daripada saya, terima kasih.
Terdapat banyak cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri, organisasi, dan masyarakat kerana penghayatan dan penerapan seseorang individu terhadap nilai-nilai murni seperti nilai integriti tidak diamalkan. Hal ini telah menyebabkan jenayah-jenayah seperti gejala sosial, kolor putih, rasuah, penindasan dan penyalahgunaan kuasa sering berlaku. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat Malaysia seharusnya mempunyai asas terhadap ilmu pengetahuan berkaitan dengan nilai integriti. Banyak usaha yang boleh dilakukan bagi meningkatkan nilai integriti. Antaranya adalah memupuk nilai-nilai murni, iaitu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai integriti. Kementerian Pengajian Tinggi seharusnya mewajibkan subjek integriti dan anti rasuah di setiap institusi pengajian tinggi. Kita perlu semai dalam jiwa mereka bahawa integriti dan amanah merupakan prinsip penting untuk menghindari perbuatan yang tidak bermoral. Selain itu, penjawat awam dan pemimpin patut memahami kepentingan nilai integriti semasa menjalankan tanggungjawab mereka. Mereka mestilah mengutamakan kepentingan awam dan bukanlah menyalahgunakan kuasa yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri. Apabila integriti menjadi satu budaya, ia dapat menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kualiti perkhidmatan yang diberikan, di samping melahirkan bangsa Malaysia yang berdaya saing, efektif dan maju. Kerajaan sepatutnya menguatkuasakan undang-undang demi mengelakkan peningkatan jenayah. Individu yang bersalah harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, agar mereka insaf dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak berintegriti. Keutuhan sesebuah organisasi atau negara bergantung kepada nilai integriti yang ada pada individu dalam organisasi dan masyarakat. Sekiranya perbuatan yang tidak berintegriti ini dibiarkan begitu sahaja tanpa melaksanakan usaha untuk menangani masalah tersebut, maka ia akan meninggalkan kesan buruk jangka pendek dan panjang. Kita tidak seharusnya memandang enteng pada nilai integriti kerana ia dapat melahirkan negara yang sejahtera dan harmoni.